السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung kita pengajian kitab Musalli pada muka surat 22, Jawinya 22, 10 daripada atas, Ruminya 71 kalau kita hijau. Kalau kita biru 7, berapa tu? Kitab biru sama juga 71 juga. Oh, sama. Betul? Okey. Syarat sah Jumaat tu 71 kan? Syarat sah Jumaat. Okey, 71 lah. Yang Rumi 71. Yang Jawi 22, 10 daripada atas. Syarat sah Jumaat. Kita akan membahaskan perkara yang penting juga. Sebenarnya syarat sah Jumaat ni penting dipelajari oleh semua orang, tapi lagi penting AJK yang menguruskan masjid ataupun surau yang ada Jumaat. Lagi penting lah buat syarat sah Jumaat ni. Cuma dalam kitab kita tak detail. Tidak disertakan satu-satu syarat dan rukun solat Jumaat. Jadi kena mengaji kitab lain kalau nak secara detail. Contohnya rukun-rukun dalam khutbah tak ada bincang. Tak ada. Cuma dia ambil satu masalah berkaitan dengan solat Jumaat ni adalah solat Jumaat yang berbilang pada satu qaryah, pada satu kawasan. Itu dia detail kan. Jadi kalau kita nak mengaji bab solat Jumaat dari segi syarat dan rukun secara detail, bukan kitab ni lah. Kitab ni ringkas saja. Syarat sah Jumaat itu sangat ringkas. Macam mana pun kita akan bersyarah sikit lah, panjang sikit je. Muka surat 71 Jawi, muka surat 71 Rumi, 22, 10 daripada atas Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan telah maklumlah, ayat awal dan telah maklumlah. Dia kata kita semua dah tahu dah syarat sah Jumaat. Oh ya, mari kita tengok betul ke kita dah tahu. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjemaah. Syarat sah Jumaat itu berjemaah. Dia kata memang dah sedia maklum, untuk sah Jumaat kena berjemaah. Syarat sah Zuhur, solat Zuhur tak wajib berjemaah, sunat. Sunat pada pendapat Imam Rafi'i, fardu kifayah pada pendapat Imam Nawawi. Itu pun melakukan solat berjemaah. Tapi hukum solat jemaah tu sendiri, berjemaah tu sendiri sunat pada sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tapi solat Jumaat mesti berjemaah, dengan maksud itu adalah syarat sah. Tanpa berjemaah pada solat Jumaat maka tak sah. Sebenarnya seorang solat Jumaat tak sah, dia mesti berjemaah. Itu sedia maklum dia kata.
dan sekurang-kurangnya 40 orang. Yang ni pun kita biasa dengar, maklum kita. Yang kita tak maklum sangat apa dia? Sambungan tu, yang kamil. Ni problem. Kamil ni problem ni. 40 orang tak problem. Kalau kita tengok baru-baru ni masa PKP, dia buat 40 lah dan sebagainya. Ada bincang tak kamil? Yang masa tahun lepas kan, ada bincang tak pasal okey, kat sini ada tak yang 40 orang? Kat Selangor ada 40 orang sekali pada satu-satu waktu. Kita nak ambil yang 8 orang yang tu, itu kita akan bahas juga bab tu nanti. Cuma bila kita menerima arahan untuk solat Jumaat, 40 orang saja boleh. Ada satu-satu ketika. Tak boleh lebih. 40 orang tu AJK dan sebagainya, tak apalah. Tapi ada bincang tak 40 orang apa? 40 orang kamil, bukan 40 orang biasa-biasa. 40 orang biasa-biasa tak boleh. Dia kena kamil. Ini yang kamil ni, yang panjang cerita ni. 40 orang tu semua orang tahu dah. Yang kamil, apakah dia kamil? Yakni akil, berakal. Okey, kita pun dah tahu memang pun nak sembahyang mestilah berakal. Kalau tidak tak sah. Yang kedua, baligh, pun kita boleh terima. Okey. Lagi merdeka pun kita boleh terima. Zaman sekarang mana ada hamba. Itu kamil tu. Antara syarat kamil. Akil, ada akal, baligh, merdeka. 3 dah. Yang ini. Dan mastautin. Ini antara syarat kamil lagi satu. 40 orang tu mesti kamil. Kamil ni sempurna lah maksud kamil ni. 40 orang sempurna. Sempurna apa? Kita bincang. Jadi akil, baligh, mereka itu tak perlu disyarah panjang-panjang lah. Okay? Yang keempat tu mastautin. Jadi maknanya untuk sah Jumaat 40 orang minimum, 40 orang tu mesti berakal, 40 orang tu mesti baligh, 40 orang tu mesti merdeka, 40 orang tu mesti mastautin. Apa maksud mastautin? Mastautin ni watan, berasal daripada perkataan watan. Kalau asalnya watan, biasalah orang Melayu akan ambil bahasa Arab, jadi anak watan. Boleh nampak Melayu sikit. Sebab tu kadang-kadang kalau kita betul-betul mengkaji bahasa, rasanya boleh cakap Arab. Sebab banyaknya bahasa Melayu semua ambil pada bahasa Arab. Jadi kita panggil watan, anak watan tu watan lah. Waw, qaf, nun, watan. Tu asal. Jadi tambah imbuhan sikit-sikit jadi mastautin. Samalah tu. Jadi apa maksud watan? Apa maksud watan? Maksudnya tanah air, tanah air. Itu secara bahasa, secara lughahnya, secara bahasanya watan tu tanah air. Anak watan, tanah air situ, tempat tumpah darah. Okey. Itu secara bahasa. Habis yang kita nak faham bukan ikut bahasa, ikut istilah ataupun syaraknya. Maksud apa? Syaraknya seseorang masuk mastautin ni, masuk watan ni, seseorang yang tetap dekat kediamannya, dekat rumahnya, kat tempat dia duduk tu, sedang dia duduk tu, dan dia tak ada niat untuk berpindah. Tak ada niat pun nak berpindah daripada situ. Nak duduk situ lah. Dari dua. Pertama, dia tak ada niat untuk berpindah, ataupun dia nak mati kat situ. Samalah. Kalau nak mati kat situ tu tak berniat untuk pindah lah. Kalau mati jangan nak pindah kan. Jadi sama ada dia niat aku nak mati dekat sini, maka namanya mastautin terus. Yang kedua, boleh juga kalau tak semestinya niat nak mati, tak ada niat apa-apa. Maksudnya tak ada niat nak pindah pun, tak ada niat nak pindah daripada situ. Itu namanya mastautin juga. Jadi kalau orang yang duduk di sini, di Beserah area Pelindung ni, duduk nak mati kat sini, ada orang nak mati, aku nak mati kat sini, maka mastautin. Bila mastautin, kita bincang apa? Nak kira 40. Sekarang cerita nak cerita 40 kamil, ataupun tak tahu pindah ke tak pindah, entahlah. Tapi ada bukan nak pindah pula, tak tahulah nak mati kat sini ke tidak. Tapi tak ada rancangan pun nak pindah. Sama tu, sama je sebenarnya. Tak ada rancangan untuk berpindah. Kalau tak ada rancangan untuk berpindah lagi, tak ada rancangan untuk berpindah sekarang, tapi akan datang nak pindah, tunggu pencen, sekarang kerja je kat sini,
Tunggu pension nanti nak pindah. Nama orang ni mukim. Walaupun dia dah duduk 40 tahun. Seseorang ni dia nak mati di situ. Sebagian ulama dia tambah syarat lagi untuk jadi mustautin. Dia niat mati di situ ataupun dia tak ada niat nak berpindah, dan dia duduk di situ 2 musim. Mudah-mudah kata apa? 2 musim? 12 kali. 4 bulan 4 bulan. Bukan 4, 3 bulan 3 bulan. 3 6 bulan. Lebih kurang setengah tahun. Duduk setengah tahun dekat situ dalam keadaan tak ada niat untuk berpindah ke mana-mana, tak ada niat pun, ataupun berniat nak mati kat situ. Jadi ada 3 syarat. Pertama, duduk 2 musim. Kita tak ada musim, kita ambil bulan lah. 6 bulan, duduk di situ 6 bulan dalam keadaan tak ada niat untuk berpindah bila-bila pun, ataupun dia niat nak mati di situ, maka namanya mustautin. Walaupun dia baru duduk 6 bulan, cukuplah syarat 6 bulan. Tapi kalau dia kata datang kerja je masa tu umur 20, nanti umur 60 nak balik ke kampung halaman lah, nak kerja di sini, maknanya dia duduk daripada 20 sampai 60 dia nak duduk 40 tahun. Mungkin tak mustautin, tak boleh kira 40. Tak boleh kira 40 sebab dia mukim. Bermukim adalah orang yang maksud mukim adalah orang yang nak duduk di situ 4 hari ke atas. Nak duduk di satu tempat tu 4 hari hingga ke atas. Tapi bukan nak mati kat situ, nak 4 hari hingga berpuluh-puluh ratus tahun pun sekali pun lah. Tapi dia memang nak duduk, bukan kekal di situ, bukan nak mati di situ, tidak. Dan dia ada rancangan untuk pindah walaupun lama lagi. Berapa rancangan lagi 100 tahun nanti nak pindah. Dia kata gitu. Maka dia duduk situ, dia dah memukim. Walaupun dia dah duduk 60 tahun, mukim juga. Orang ni baru duduk 6 bulan, dah mustautin, dah boleh kira 40. Mukim tak boleh kira 40. Mukim tak boleh kira 40. Tapi mukim wajib sembahyang Jumaat. Dari segi sembahyang Jumaat dia wajib sembahyang Jumaat. Mukim dari segi bilangan 40 ni, kita cerita bilangan 40 di qaryah tu, dia tak boleh kira 40. Cuma kalau dia ada kat situ, dia wajib solat Jumaat. Yang boleh tinggal solat Jumaat ni musafir aje, mukim tak boleh. Itu maksud mustautin sikit lah. Jadi musafir adalah seseorang yang duduk dan yang berniat nak duduk di satu tempat tu sehari, 2 hari ataupun 3 hari, maka namanya, statusnya musafir. Tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Saya tak bahas panjang lah sebab bukan dalam bab kita. Mukim nak duduk 4 hari sampai selama banyak lama mana pun, tapi nak pindah nanti, nak pindah juga, nak pergi juga daripada tempat tu. Lama mana tak kisah, janji nak pindah juga, maka namanya mukim. Mustautin nak duduk dekat situ, nak mati kat situ, dan dah duduk 6 bulan ke atas, 2 musim ke atas. Ataupun dia bukan nak mati kat situ, tak ada niat pun nak pindah, dan dah duduk 6 bulan ke atas. Tu mustautin. Kenapa perlu tahu dari segi takrif ni? Sebab nak kira 40. Tu kata kita kadang-kadang 40 tu kita tak kira, janji 40 orang, 40 dah bayang. Kamil tu maksud mustautin. Dan macam mana bagi orang yang ada dua qaryah, dia ada dua kediaman, 2 rumah. Macam mana? Mungkin ada 2 dapur. Ada 2 dapur. Kau tahu 2 dapur? Dia ada 2 dapur, ada 2 isteri, 2 rumah dia. Dua. Macam mana yang ada 2 qaryah? Dia berniat, dia memang nak dua-dua tu, tempat qaryah tu ada 2, memang 2. Kat mana yang dia dia dikira mustautin kat mana? 2. Jadi kalau 2, dekat mana yang dia lama duduk sebulan tu berapa lama duduk ke satu tempat tu? Kat mana yang dia lagi lama duduk dalam masa sebulan? Apabila dia ada 2 tempat mustautin lah kita kata. Jadi sebulan berapa hari?
Sebulan yang ni nak duduk 20 hari, yang ni duduk 10 hari. Maka yang 20 hari itulah mustautin, itulah yang dikira. Yang 10 hari itu tidak. Macam mana kalau dia ada dua tempat dan sama-sama banyak, 15-15? Maka dobeknya adalah kat mana yang ada di antara dua tempat tu, dekat mana yang ada keluarga dan ada harta dia. Yang ini ada harta saja, keluarga tak ada. Tempat yang kedua. Tempat yang pertama ni ada keluarga dan ada harta, maka mustautin dia dekat keluarga dan harta. Jika 15-15, pertama hari dulu. Tengok hari sebulan. Sebulan berapa hari duduk. Macam mana kalau dua-dua ada keluarga? Jadi ada dua dapur. Sini ada keluarga dan harta, sini ada keluarga dan harta, duduk 15-15. Maka tengok kat mana yang dia sedang berada. Dia sedang berada kat mana? Kat situ kira mustautin. Maknanya dia boleh dua-dua. Jadi tertibnya, pertama, jika ada dua tempat mustautin, dia menganggap dua-dua tempat tu adalah tempat rumah dia, tempat kediaman dia. Dua-dua kat situ. Dan bila begitu, dan dia tak nak pindah dekat dua, dia memang duduk dua ni. Dua tempat. Dia bukan singgah-singgah kejap, tidak, memang aku duduk dua tempat. Okay? Dan dia duduk tempat ni sama-sama banyak harinya. Tapi kalau tempat yang pertama hari tu banyak sikit dari masa sebulan, 20 hari banyak sikit, yang itulah dikira mustautin. Kalau sama, maka tengok harta dan keluarga dia kat mana. Harta dan keluarga dia kat mana, kat situlah mustautin. Kalau harta dan keluarganya ada dua-dua tempat, duduk pula sama-sama harinya, 15-15 hari, maka tengok yang mana dia duduk berada waktu tu. Kalau dia ada kat mana, kat situlah mustautin dia. Ya. Tetap juga real nampak. Real jelas-jelas nampak apa kata? 2 hari rumah. Nampak? Dia dah iktiraf tu rumah. Dan 5 hari kerja. Dia iktiraf kerja. Maka tempat tu kerja. Dia bukan kira duduk berapa lama. Tak. Yang kata duduk berapa lama dalam masa sebulan, jika dua-dua dia anggap tempat mustautin. Dua-dua dia nak mati kat situ. Dua-dua dia tak nak pindah. Baru kira 15 hari mana, berapa hari dalam masa sebulan yang tempat yang banyak. Tapi kalau awal-awal dia kata, ini bukan aku nak duduk sini, aku kerja je, 50 hari pun tetap nama tempat kerja, tak nama mustautin. Kan? Jadi kalau orang yang biasa kerja lebih banyak tempat kerja berbanding dengan tempat tempat rumah, kediaman, tetap kediaman tu namanya kediaman. Itulah nama mustautin dia, bukan yang tempat kerja tu. Tempat kerja tu namanya sebab 5 hari lebih pada 3 hari kan, 4 hari, 5 hari, 4 hari ke atas, namanya dia bermukim. Dia mukim di situ. Tapi dia bukan mustautin, tetap tak boleh kira juga. Habis dia nak kira kat mana 40 tu? Kira di rumah dia yang dia kata duduk 2 hari tadi. 2 hari tadi. Jadi pertama, pastikan status apa lah. Dia tak kira duduk orang mana pun, pastikan status apa. Status dia. Apa lagi? Okey, tu je. Lagi disyaratkan, ada lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Bukan boleh main kira aja. 1, 2, 3 kira cukup 40. Okey, dah boleh sembahyang. Kena kira yang orang tu sah sembahyang dia. Alamak, ada ke orang yang tak sah sembahyang? Ada. Dia kata jelas-jelas kita kat sini. Jelas-jelas. Lagi pula disyaratkan dan lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Dia kena sah sembahyang yang 40 tu. Dan kena yakin dia tu sah. Ni bermakna orang yang nak dikira 40 mesti mempunyai ilmu yang berkaitan dengan syarat sah solat. Mesti tahu istinja, mesti tahu basuh berak. Dan kita tengok dia confident, dia reti tahu basuh berak. Ada ke orang tak reti? Ada. Masuk bab istinja tahulah. Kena tahu dia reti bersuci daripada hadas. Dia tahu wuduknya sah. Kita kena tahu wuduknya sah untuk kira 40 tu. Mandi wajibnya sah. Dia tahu berkaitan dengan najis. Sebab silap-silap di rumah dia tak belajar berkaitan dengan najis, menyebabkan kaki dia ke baju dia ke bernajis, datang nak kira 40. Maka dia sendiri tu mesti tahu tentang
syarat-syarat. Dari segi aurat, dari segi itu dari segi syarat. Dari segi rukun pun sama. I'tidalnya, sujudnya, rukuknya, ataupun rukun qauli, Fatihahnya, tahiyat akhir yang kita tak dengar pun, takbiratul ihram, salam, mesti kena betul semua tu. Dengan maksud sah untuk diri dia. Baru boleh kira 40. Itu tak masuk akidah lagi. Akidah pun kena sah. Akidah pelik-pelik, silap-silap memang tak sah semayang dia. Bila tak sah semayang dia, tak boleh kira 40. Jadi yang 40 ni rupa-rupanya kena straight. Bukan boleh main kira gitu je. Tidak. Dia kena straight. Sebab tu dia kata kamil. Kamil. Baru layak dipanggil ahli Jumaah. Baru layak dipanggil 40 yang untuk mengesahkan. Dengan 40 orang ni ada yang sah semua tu. Orang sembahyang 1000 orang. 40 orang mustautin yang mengesahkan yang lain-lain tu. Kalau 40 orang ni tak ada, mustautin 40 orang ni, yang ribu-ribu tu semua tak sah. Sebab yang ribu-ribu tu mungkin musafir, mungkin bermukim, mungkin musafir. Yang 40 orang ni je, minimum 40. Tapi biasa mungkin tempat kita lebih 40. Ni yang minimum mesti 40. Untuk mengesahkan Jumaat tu mesti 40. 40 orang yang kamil, yang selected, yang dipilih satu persatu, bukan tangkap muat. Ni orang nak jaga sungguh-sungguh sembahyang Jumaat ni. Kalau tidak, dia panggil apa? Tangkap muat aja. Boleh lah tu. Tengok rupa-rupanya ada yang tak cukup syarat. Bila cuba perbetulkan Fatihah, mungkin settle lah Fatihah lampau lah. Kalau salah, tapi boleh jadi juga. Dia akan bincang kat bawah tu nanti. Dan kalau kata bila baca tahiyat, rupanya tahiyat dia salah. Macam Allah selama ni yang kira 40 ni. Kita cari pula cukup 40 mustautin ke lebih yang kita duk pilih selama ni. Ada lebih, kita ada backup. Kita ada 60 mustautin. Nasib baiklah dia seorang. Banyak lagi ada lebih. Kalau cun-cun ngam-ngam 40, tadi 39, tak usah semua. Sebab tu penting nak pilih 40 ni. Bukan pilih untuk kiraan 40. Cuma kita bersangka baik, kita mungkin kata bersangka baik, ataupun kita kata macam mana, takkanlah 40, mesti ramai. Berapa? Rasanya mau ada 100, mungkin 200 tu takkan tak ada 40. Gitu je. Kita gitu lah. Tapi ada tempat dulu, saya ingat dulu masa tahun 89, masa mula-mula masuk pondok dulu, ada orang tua dia nak kira 40, tapi memang tak ramai kat situ. Semayang tu dalam 50 atau 60 orang je semayang Jumaat kat situ. Kecil je tempat dia tu. Jadi bila dia cek seorang-seorang, yang nak kira 40 ni cek, baca satu-satu, semayang macam mana, rukuk, sujud. Dia kira satu-satu. Sekarang sangka baik aja. Ada 300 orang, ada 400 orang semayang. 400 orang ni yang mustautin ada kot dalam 150. Agak-agak je. Bukan kira betul-betul 150 mustautin tu, takkan tak ada 40 yang betul. Kira halal lah tu. Gitu lah kita main lebih kurang. Nak buat macam mana? Tapi sepatutnya dia kena selected. Maknanya orang ni mesti kena ada, sentiasa kena perhati. Biasa yang duduk kat depan, dia ada tempat khas lah. Dia bukan dia cop, tapi dia memang duduk situ. Orang lain tak sempat ambil, dia sampai dulu. Ni tengok cukup dah ada semua, Ustaz. Kalau tak cukup 2 orang, ada kena cari agak-agak siapa yang boleh ganti yang 2 orang yang tak datang ni. Sebab yang ni memang kita kenal seorang-seorang ni. Tiba-tiba tak ada, demam 2 orang, kena kuarantin 2 orang. Nak kena cari mana lagi? Yang tu boleh kot. Okey, yang ni boleh. Ada 10 orang boleh dapat cover kot. Dalam 10 orang tu takkan tak ada 2 orang dapat cover yang 40 ni. Gitu. Sepatutnya. Itu betul-betul nak jaga hukum tu. Maka jadi kalau nak detail lagi berkaitan dengan ruku-ruku, syarat-syarat lagi semua berkaitan dengan apa rukun khutbah, itu kena kita lain. Kita tak ada, habislah. Itu aja dibincang. Maka jika ada di dalam 40 itu, ada dalam 40 orang tu yang nak dikira tu, yang tidak sah sembahyang. Macam mana contoh tak sah sembahyang ni? Seperti ada setengahnya, ada seorang dua, tiada tahu membaca Fatihah.
Apa maksud tak tahu? Takkan tak tahu. Ni maksud tak tahu. Yakni tiada kena. Tiada kena membaca. Tak kena. Tak kena tu maksud tak betul lah kan. Oh sini pun cakap gitu kan. Tak kena tu. Maksud tak betul. Tiada kena, tak betul. Membaca setengah daripada huruf Fatihah. Bukan satu ayat. Mana-mana huruf. Ada yang cacat, yang mana cacat tu lahan jali, lahan khafi, ada dua kesalahan. Yang lahan jali, kesalahan yang membatalkan. Kalau kesalahan yang masih lagi tak membatalkan, tak apalah, sah lagi. Dia maksudnya kesalahan huruf yang menyebabkan sembahyang tak sah. Jika ada dalam 40 tu. Okey, tengok pula. Jika taksir ni kat sini cakap apa? Malas atau tidak bersungguh-sungguh. Taksir ni sebenarnya cuai. Bolehlah. Tidak bersungguh-sungguh. Malas. Ini cuai. Taksir ni cuai. Jika dia cuai apa? Pada belajarnya. Tak belajar. Sebab tu dia salah sebut. Walaupun satu huruf. Maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Tak sah lah sembahyang. Sebab dia salah sebut tadi. Bukan sebab sejak lahir dia memang lidah gitu, ataupun dah usaha tetap juga tak boleh sebut. Nak macam mana? Itu lain. Ini taksir, cuai. Bila cuai, salah sebut Fatihah. Bila salah sebut, tak sah lah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, tidak sah lah sembahyang dirinya. Okey? Satu. Tak jawab lagi. Sekejap lagi jawab. Gantung dulu. Atau ada orang yang ummi, yang taksir pada belajar. Dia tu ummi. Dia memang ada kecacatan sedikit dari segi sebutan. Dan dia, kalau dia belajar pun taklah dapat tepat, tapi akan elok lah sikit bila dia bersungguh-sungguh. Sebab dia ini yang tadi tu dia okey je lidah dia, tapi dia tak belajar. Salah juga. Yang ni memang masalah. Jadi salah lah bunyinya, tapi bukan sengaja. Dia memang ada masalah. Jadi kalau dia belajar, dia akan tepat sikit. Boleh lah. Kalau tak belajar, duduk kekal salah tu lah. Dia panggil ummi yang taksir pada belajar. Dia tak belajar, tak cuba ubah, tak cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk betulkan huruf dalam Fatihah. Yang mana-mana satu huruf je yang salah tadi. Yang salah yang membatalkan tadi. Demikian juga tiada sah sembahyang dirinya. Tak sah juga. Dah dua golongan lah tak sah. Yang tadi tak ummi, memang elok-elok aja, sihat-sihat aja, lidah okey aja, tak belajar, cuai dalam menuntut ilmu. Salah sebut. Yang ni memang ada masalah, cuai dalam menuntut ilmu juga. Maka kekallah salah dia tu. Patutnya boleh betulkan sikit, repair sikit je dia. Tak boleh malah juga. Okey. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq, sepakat. Dengan sepakat muafakat para ulama. Sepakat apa? Dua syekh besar, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dua ni kalau sepakat, hukum ni paling kuat. Kerana dua ni banyak berselisih, banyak khilaf di antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Tapi dalam bab ni mereka sepakat. Maknanya kuat sungguh. Tak sah. Bukan tak sah, tidak sah dibilang 40. Jika cukup ngam 40, tak sah Jumaat tu. Jika tak ada cover lain. Sebab tu kena ada lebih 40, 50, 60 orang, 100 orang. Baru ada seorang dua kecacatan sikit, tak sah, batal ke apa ke, dapat cover yang lain-lain lagi. Sepakat. Tak boleh kira 40. Tak boleh kira 40. Okay? Dan jika tiada taksir pada belajarnya, yang ni dia belajar tapi tetap salah sebut juga. Nak macam mana? Lidah dah gitu. Okay? Seperti belajar tiada dapatnya. Belajar tapi tak dapat. Tak dapat tu maksud tak dapat follow lah. Tak dapat sebut dengan betul juga. Sekira-kira tiada diboleh lagi dengan bersungguh-sungguh. Habis ring ya. Habis ring ya. Habis ter. Habis ter kata. Tak lagi dah, habis sungguh dah. Okey? Sekira-kira lemah ia daripadanya. Tak boleh juga, lemah ia, tak mampu dah. Okay? Dan tiada taksir pada belajarnya. Tak adalah ponteng-ponteng belajar, bersungguh-sungguh balik kat rumah sebut.
Siratal ladzi bunyi ba, siratal labi, siratal labi. Tak boleh. Tak boleh. Contohlah, buat apa-apa pun. Waladha bunyi waladha. Waladha. Mana tahu ada bagi tak boleh. Dah ubah. Tak boleh juga. Lemah dah. Okey? Dan tiada taksir, tak ada cuai pun belajar. Maka sahlah sembahyang dirinya. Sah sembahyang dirinya. Maksudnya sembahyang dirinya sah. Soalannya boleh kira 40 tak? Sah lah. Sah cerita sah. Itu sembahyang diri dia sah. Boleh tak kira 40? Belum tahu. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu sah. Kata Syekh Ramli, khilaf dah, mula khilaf ni. Syekh Ramli kata sah. Boleh kira 40. Apabila ada khatibnya, ada syarat. Khatibnya dan imamnya itu qari. Qari itu maksud lawan daripada ummi, lawan daripada orang yang salah. Yang orang yang salah sebut ni, bukan salah sebut, orang yang kecacatan yang tak boleh sebut dengan betul, lawan dia qari. Bukan qari musawaqah tu kan. Maksud ummi lawannya qari. Ummi ni orang yang tak boleh sebut dengan betul. Lawan dia qari, orang yang boleh sebut dengan betul. Okay. Bukan sedap, orang yang boleh sebut dengan betul. Tu maksud dia qari. Tapi imam dia mesti betul lah. Imam dia mesti betul. Yang kena baca Fatihah, sebab imam dia kena baca Fatihah, dan Fatihah imam tu betul. Dan segala bacaan wajib pada tahiyat kena betul. Takbiratul ihram betul, maksudnya rukun qauli semuanya betul. Imam tadi. Maka makmum yang ada masalah sebutan dan dia bukan cuai, dia dah berusaha bersungguh-sungguh, tetap juga tak boleh sebut dengan betul, maka boleh kira 40 dengan syarat imam dia betul, sebut betul. Kata Syekh Ramli. Kata Ibn Hajar, tidak sah Jumaat. Tak boleh. Dengan maksud tak boleh kira tak boleh kira 40. Tak boleh kira 40 juga. Tak boleh kira 40 juga. Kerahnya kata Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi. Mereka yang salah sebut, sama ada dia cuai ke tak cuai ke, dia memang nak macam mana, dah cacat lidah nak tak kira, tetap tak sah juga, dikira 40. Bukan tak sah sembahyang. Habis kau tak sah sembahyang, macam mana nak sembahyang? Sembahyang dia sah. 40 kita cerita ni, tak boleh kira 40. Ketat nak kira 40 ni. Dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib, adalah maksudnya tidak sah Jumaat dengan ummi, orang yang tiada kena bacaannya yang wajib, dibilangkan 40 dengan mereka itu. Tak boleh kira 40, tapi diri dia sah lah. Kalau tidak macam mana nak sembahyang kan? Dirinya sah, cuma tak boleh kira 40. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun, walaupun orang macam tadi dia bukan imam khatib, dia makmum, pun tak boleh juga. Kalau memanglah, sebab dalam masalah tadi, dalam masalah Syekh Ramli kata imam dia mesti betul, makmum ada yang makmum yang 40 tadi, 40 ada yang problem, tapi bukan sebab cuai, dikira boleh kira 40 dengan syarat imam kena okey. Ibn Hajar kata imam memanglah kena okey. Kalau makmum tak okey, tak boleh sebut, walaupun bukan sebab cuai, tetap tak boleh kira 40 walaupun imam dia okey. Dia nak lawan Syekh Ramli tu, maksudnya lawan hujah tu, tak boleh juga. Kat sini kita dapat faham ketat sampai tak sah Jumaat. Tak sah Jumaat tu. Bukan ringan nak pilih 40 tu. Ketat sangat. Dan habis dah kat situ. Ketat sangat. Tapi kita kadang-kadang mudah-mudahkan kira tu lah. 40. Kerana 8 tu dah tidak bahal lah macam tu, macam mana. Cuma kalau kata sebab penyakit COVID gitu gini, kita kata nak guna 8 pendapat qaul qadim mazhab lain, kita boleh lagi, okey lagi. Tapi kalau dalam masalah 40 tu, 40 orang, kena 40 orang, yang itu kena ketat. Sebab kita bukan keluar daripada mazhab, cuma ketatkan pemilihan 40 tu. Pilih ni apa? Pilih untuk kira aja, bukan suruh apa pilih. Maksudnya kena berhati-hati, kena kita sentiasa kenal orang yang
duduk dalam qaryah kita tu siapa ni? Orang AJK surau lah, masjid yang mana ada sembahyang Jumaat. Dan dia congak-congak dalam kepala dia sendiri, yang ni okey gitu lah. Ni mengaji, ni belajar. Ni kalau kita kira yang 40 tu yang tak pernah datang pengajian. Ada kat rumah tapi tak datang pun pengajian, tak belajar pun. Asal-asal macam mana? Berani ke nak kira 40? Tapi hari Jumaat ada lah. Itulah. Sepatutnya kita kena kenal semua yang mana yang kita kenal dan kita confident. Ada 50 orang. Lega. Kalau ada lebih lagi baguslah. Tak kira cuma 50. Kalau apa-apa hal pun takkan 40 tak ada tinggal kan. Sepatutnya kena kenal sungguh-sungguh, kena hati-hati sungguh sebab dia ketat. Cuma kita macam sebut tadi lah, sangka baik aja. Ada berapa ratus orang? 150 masa tautin. Takkan tak ada 40 kot. Gitu je kita. Ringannya kita buat benda ni. Biar tu. Dan sah dibilangkan orang yang ma'iktiqad, ni teruk sungguh, tak mengaji sungguh ni. Sah bilang 40. Orang yang ma'iktiqad, yang berpegang, yang berpahaman sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekalipun. Macam mana ayat dia? Maknanya ada orang dia tak tahu sembahyang Jumaat tu mana yang wajib. Dalam sembahyang berdiri, rukuk, i'tidal wajib ke tak? Dia kata semua wajib. Semua wajib. 2 rakaat tu semua rukuk, i'tidal semua wajib. Khutbah pertama, khutbah kedua, apa yang imam baca semua wajib. Dia bantai semua wajib. Dia kata yang 40 orang ni, dia kata semua wajib. Sedangkan tak. Wajib tak banyak, sunat yang banyak. Tapi dia kata dia berpahaman semua wajib. Tak ada masalah. Dengan masuk boleh kira 40 orang macam tu. Sunat pun dia kata wajib. Yang sunat pun dia kata wajib. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dia kata dalam sembahyang Jumaat ada perbuatan-perbuatan sembahyang Jumaat 2 rakaat tu, khutbah dan sebagainya. Dia kata dia berpegang bahawasanya ada wajib ada sunat. Tapi dia tak tentukan yang mana wajib mana sunat. Boleh kira 40 juga orang macam ni. Okey. Tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Jangan dibezakan. Kata ada yang wajib, ada yang sunat. Yang imam duk baca, kita duk semayang tu 2 rakaat tu wajib lah. Tapi masa khutbah tu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang mana ada? It's okay. Okey kalau macam tu. Okey. Sekira-kira i'tiqad yang wajib itu dikatakan sunat dengan i'tifad dua syekh itu. Yang tak nak, yang wajib dia kata sunat. Tu dia tak nak. Dia kata sebenarnya yang iman duk semayang ni yang 2 rakaat tu sunat aja. Dia tak nak dia kata gitu. Mana-mana kefarduan, kewajipan solat Jumaat, kewajipan perbuatan Jumaat tadi tu ada, dia kata itu sunat, maka tak boleh. Sebenarnya kita tak jadi gini. Kita tahu semayang 2 rakaat tu wajib. Bila semayang 2 rakaat wajib, berdiri wajib tak? Wajib. Rukuk wajib, i'tidal wajib, sujud wajib, semua wajib. Kita tahu. Minimum orang tak mengaji sungguh lah. Dia kata sebenarnya dalam sembahyang Jumaat tu tahiyat akhir tu sunat. Maka orang macam tak boleh kira 40. Tapi tak adalah orang gitu. Dia kata yang sunat tu wajib. Yang sunat tu wajib. Walaupun salah, tak ada masalah. Jangan kata yang wajib itu sunat aja. Dan tak ada pun orang buat gitu. Ada. Imam baca Fatihah ketika sembahyang Jumaat. Fatihah tu sebenarnya sunat aja. Padahal wajib. Maka orang macam ni tak boleh kira 40. Ada ke orang kata gitu? Tak ada lah. Tu kata. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, bila cukup semua syarat tadi, maka sahlah Jumaatnya, sah Jumaat. Maka manakala sah Jumaatnya, bila sah Jumaat, jangan lagi ia iringkan dengan Zuhur. Jangan sembahyang Zuhur lah lepas tu. Yang ini special kita. Walaupun dia tak detailkan berkaitan dengan rukun-rukun khutbah sembahyang Jumaat macam-macam. Banyak berkaitan, banyak yang penting-penting tak disentuh. Di antara habis khutbah dengan sembahyang. Ada syarat kat situ tu. Hati-hati sebab tak ada, saya sebutlah sekali lalu. Pernah terjadi dulu lah, bukan negeri ni, Selangor. Marah Selangor kan. Tak boleh masuk Selangor saya lepas ni. Pernah berlaku setelah aja habis khutbah, imam khatib turun, dia buat pengumuman.
Bila dia buat pengumuman, sebab orang tak mau ke depan ni sebelum jarak-jarak masa rapat-rapat. Sebab ada orang sembahyang di luar sampai keluar. Jadi dia kesian kat luar tu, dia buat pengumuman, dia kata masuk dalam. Sedangkan lepas tu lepas turun tu bila qamat. Bila habis qamat tu, lurus dapat kalsam, tengok kiri kanan sikit-sikit dah lah. Dia tengok, kat belakang ada orang bagi tahu lagi, kat belakang tu banyak ramai orang penuh. Tengok sini banyak lagi kosong. Pakat-pakat masuk. Patut dia nak kena sembahyang ni. Pakat-pakat masuk. Tu yang kat belakang tu. Kesian kat orang kat belakang tu. Yang tepi-tepi ni masuk pakat masuk. Rapat. InsyaAllah kita nak mula sembahyang Jumaat dah ni. InsyaAllah kita sama-sama solat Jumaat lah. Jadi lepas ni kita ada solat hajat kan. Dia borak. Dia buat ceramah lah kat situ. Saya rasa ada 5 minit. Putus mualat dia panggil. Dia kena khutbah balik. Saya ada kat situ terus belah lah. Nampak syarat-syarat tersebut dah tu. Penting banyak syarat-syarat tu. Maksudnya di antara khutbah kedua, habis khutbah tu dengan sembahyang Jumaat, dia mesti mualat berturut-turut. Dia tak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat solat sunat ringkas. Mudah-mudahan kata tak boleh lebih 2 minit. Tak boleh lebih 2 minit tu. Ketika tu jangan cerita banyak-banyak kat situ. Nak cerita sebelum tu lah. Jangan cerita banyak-banyak. Tapi biasa kita tak buat. Seminit pun rasa dah lama dah. Orang nak cepat nak kerja ni. Sibuk orang nak sembahyang ni. Kalau seminit tu cakap lagi kan. Biasa berapa? 10-15 saat je kot. Cuma ada masa tu lah baru nak buat pengumuman, insyaAllah. Dan jangan lupa, tadi tabung kita tak gerak. Sebab memang tak elok gerak tabung ketika khutbah. Jadi lepas salam terus gerak tabung je. Dia nak cakap ni. Padahal patutnya kena sembahyang ni. Ada macam-macam pendapat kat situ. Ada kata tak boleh lebih 10 patah perkataan. Ketika turun daripada, maksudnya habis khutbah yang kedua tu, dengan sembahyang Jumaat tu, tak boleh lebih 10 patah perkataan. Kalau tidak, putus mualat, kena khutbah balik. Macam-macam lagi. Bab-bab tu tak ada sebut dalam kitab-kitab lain dia sebut. Kita tebal sikit kan. Dalam kitab kita tak ada. Saya saja teringat benda tu disebut. Banyak lagi bab-bab lain tentang rukun khutbah. Rukun khutbah yang mesti disebut dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kadang-kadang kita cuba nak berkhutbah. Kita selama ni baca khutbah. Boleh aja sebenarnya. Tapi kita cuba nak berkhutbah. Maksudnya tanpa tag poin. Sekali disebab nak berkhutbah, tertinggal rukun. Ada tak selawat ke, tak apa ke, tak ada ittaqullah ke? Ada. Tak ada innal hamdalillah ataupun alhamdulillah, hamdalah tak ada ke? Yang kedua tak ada ayat Quran ke? Macam-macam tertinggal. Pernah jadi juga. Bukan kat sini juga, kat tempat lama. Jadi penting kena tahu bab tu. Macam kitab kita tak ada. Tak apa kita baca yang ni. Ini canggih sikit. Sebab ni masalah rare sikit. Yang mana dia kata kat sini, maka manakala sah Jumaatnya, jangan lagi ia, jangan dengan masuk haram. Kena dobek tu, jangan tu masuk haram. Jangan lagi ia iringkan dengan zuhur. Jangan sembahyang zuhur, hukumnya haram. Tak boleh sembahyang zuhur lepas tu dah. Sebab dah sah Jumaat. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu 2 fardu. Tak ada pun satu waktu solat 2 fardu, tak ada. Adaan dua-dua lah. Kalau qadaan tak apa nak banyak mana pun. Adaan tak ada. Dia mesti satu waktu satu aja. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat tu ditentukan dah, waktu yang memang telah ditentukan dah. Tak boleh terlebih rajin nak sembahyang subuh 2 kali, tak boleh. Isyak 2 kali, tak boleh. Kecuali solat muaddah, itu pun kita pernah bincang kan, secara berjemaah. Secara umumnya tak boleh. Nak solat 2 kali. Rajin sangat nak solat isyak 5 kali, tak boleh. Haram. Tak boleh. Hanya boleh satu solat muaddah, iaitu pun buat secara berjemaah. Sebelum tu buat seorang-seorang. Itu pun sekali aja ulangan. Tak boleh buat banyak kali. Habis tu nak macam mana? Kalau ada qada' yang lama-lama. Kalau tak ada lah, solat sunat. Tak boleh. Kita mawquta. Dah tentu siap-siap dah. Tiba-tiba solat Jumaat telah ditentukan, lepas tu nak solat zuhur, hukumnya haram. Dan berdosa dan tak sah. Jadi dia akan sebut. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur. Tiada dituntut dengan maksud haram. Tak boleh lah. Kerana Jumaat itu ganti zuhur. Ganti. Jumaat itu ganti zuhur. Bila sebut ganti, maknanya apa hukum-hukum dekat zuhur terpakai dekat Jumaat. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, apabila dia sebut ganti, apa sahaja yang dekat zuhur ada, dekat Jumaat pun ada. Sebab namanya ganti. Dekat zuhur ada tak qabliyah?
ada, maka Jumaat ada qabliyah. Sebab tu mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Mazhab Hanbali dia bukan ganti, tidak. Jumaat ni special, sembahyang lain yang bukan ganti Zuhur, kerana pada mazhab mereka boleh sembahyang Zuhur sebelum, boleh sembahyang Jumaat sebelum Zuhur. Boleh. Waktu duha dah boleh dah. Tapi afdal waktu Zuhur. Itu mazhab Hanbali. Diorang tetap buat waktu Zuhur juga sebab dia nak memelihara khilaf-khilaf ni. Cuma dari segi mazhab Hanbali, dia bukan ganti. Jumaat ni bukan ganti Zuhur. Dia sembahyang lain. Jadi bila dia bukan ganti Zuhur, kerana antaranya dia boleh buat sebelum Zuhur sekalipun. Maka kalau dia bukan ganti Zuhur, maka apa yang ada dekat Zuhur tak adalah dekat Jumaat, sebab bukan ganti. Jadi sebab tu dia tak ada qabliyah. Mana ada qabliyah Jumaat? Mazhab Hanbali. Tapi mazhab Syafi'i ada pula qabliyah Jumaat. Mana ada, macam mana boleh ada qabliyah Jumaat? Ganti. Kata ganti tu. Zuhur Jumaat tu ganti Zuhur. Cuma bezanya 4 dengan 2. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu 2 fardu. Tak ada tuntut, tak boleh. Tetapi haram, lagi-lagi haram perbuatannya, tiada dapat pahala. Ini cari menyakit semua ni. Tetapi berdosa ia. Dahlah tak haram, tak dapat pahala, berdosa lagi. Okay? Kerana tiada dikerjakan yang demikian itu pada zaman Nabi SAW. Nabi tak nak buat. Dan pada zaman segala khulafa'ur rasyidin dan orang yang mutaqaddimin, orang terdahulu. Mutaqaddimin ni daripada zaman Rasulullah, zaman salafus soleh tu, sehingga zaman Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Zaman tu berapa ratus tahun tu? 700 lebih kurang tu. Dia panggil zaman mutaqaddimin. Zaman dan mutaakhirin. Siapa nak dobik boleh tu. Apa dia? Mutaqaddimin tu maksudnya zaman salafus salih, zaman Nabi tu, sehingga zaman Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau nak kira berapa tu, lebih kurang lah 700. Yang tepatnya kena cari 700 tahun. Daripada 700 hijrah boleh juga. Boleh juga kata gitu. Tapi yang tepatnya 600 berapa-berapa tu kena cari lah. Saya sebut bunda-bunda aja. Dan mutaakhirin, ya, maksud balance pada tu, daripada sekarang ke belakang sampai zaman mutaqaddimin tadi lah, balance lebih pada tu lagi. Mutaakhirin yang baru, bukan yang lama. Mutaqaddimin tu yang lama, ni yang baru selepas pada itu. Selepas pada itu zaman Syekh Ramli Ibn Hajar tu semua ke bawah sehingga sekarang dia panggil mutaakhirin. Tak pernah buat pun. Mutaqaddimin pun tak pernah buat, mutaakhirin pun salafus soleh pun tak pernah buat, zaman Nabi pun tak ada. Tiba-tiba dia buat apa ni? Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Ni cerita dia. Dan orang yang mempunyai ilmu, orang yang ada ilmu tak pernah buat kerja gini. Dan tiada pula satu negeri yang muktabar seperti Mekah Madinah. Mekah Madinah pun tak buat macam tu. Kenapa dia sebut kat sini negeri Mekah Madinah pun tak pernah buat? Kenapa nak letak itu sebagai hujah? Kan? Kalau kata Nabi tak pernah buat, okeylah hujah kan. Kata salafus soleh, para sahabat khulafa'ur rasyidin tak pernah buat, hujahlah juga. Zaman salafus soleh 300 tahun yang pertama tak ada pun yang buat, hujahlah. Zaman mutaqaddimin tak pernah buat, hujahlah juga. Mutaakhirin tak pernah buat. Tapi kenapa penduduk Mekah Madinah pun menjadi hujah? Ini sebagai meraihkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia setengah-setengah perkara, dia mengambil amalan penduduk Madinah untuk jadikan hukum. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak. Cuma Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi mazhab Maliki tambah lagi, iaitu amalan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah amal macam tu, dia akan jadi hukum juga dengan amalan tu. Bukan daripada, sebab dia kata kalau penduduk Madinah pun amal, maknanya mesti daripada Nabi. Itu mazhab Maliki. Sebab tu dia kata satu negeri yang muktabar seperti Mekah Madinah pun tak ada amal. Hanya dikerjakan, ada juga. Ingatkan tak ada langsung. Sebaiklah ada juga. Yang dikerjakan 2 kali ni, lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur ada ni. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Kat Mesir ada. Sebenarnya kat Mesir tu dulu, sekarang lambat-lambat dah. Ada apa ni?
Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Takut lupa ni cerita siapa ni? Kita cerita lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Tak boleh, haram, tak sah, berdosa. Secara umum. Tapi ada berlaku, maknanya boleh juga. Hanya dikerjakan dalam negeri Mesir. Dulu Mesir, sekarang memang banyak arah tempat. Dekat Mekah, Madinah, dekat negara kita pun berlambak-lambak dah. Yang lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Cuma wajib ke sunat tu nanti kita bincang. Kemudian kalau negara kita tak buat pun sebab tak erti. Sepatutnya kena buat. Kemudian hanya dikerjakan di negeri Mesir sembahyang Jumaat, kemudian diiringkan dengan sembahyang Zuhur, kemudian daripadanya lepas tu sembahyang Zuhur. Ada dia kata dekat Mesir. Dengan sebab ni sebab dia. Bolehlah maksudnya. Sangat banyak berbilang-bilang padanya di beberapa tempat. Padanya sembahyang Jumaat. Maknanya beberapa tempat. Dan satu tempat tu ada beberapa sembahyang Jumaat. Dalam satu qaryah lah, mudah kita kata. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab. Nanti dulu. Yang pertama, satu qaryah ada lebih daripada satu sembahyang Jumaat. Hukum asal, satu qaryah hanya satu solat Jumaat sahaja. Yang ada dua, maka tak sah. Yang kedua tu tak sah. Dia tak boleh. Satu qaryah hanya satu. Tapi kalau ramai sangat orang di satu-satu tempat, maka dia jadi dua tempat sembahyang Jumaat. Sebab tu bukan mudah nak buat sembahyang Jumaat. Mesti kena buat kena buat permohonan, buat kajian gitu gini baru dibenarkan. Sebab takut tak sah. Bukan saja. Kalau satu qaryah ada dua sembahyang Jumaat tak sah. Yang kedua tu tak sah. Itu satu sebab. Satu keadaan yang boleh lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur adalah bila banyak berlaku sembahyang Jumaat ataupun beberapa sembahyang Jumaat di dalam satu qaryah. Dia akan datang tapi tak sempat hari ni. Dan sebab yang kedua, lepas Jumaat sembahyang Zuhur. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Ada macam bercampur-campur mazhab. Ada Syafi'i dan ada Hanafi dan Maliki. Dan semualah mazhab Hanbali sekali lah, dia tak sebut mazhab Hanbali ni. Dan lagi pula, stop kat situ dulu. Jadi kadang-kadang satu qaryah atau kawasan negeri tu, satu kawasan tu banyak sangat mazhab. Jadi yang ini buat sembahyang dia buat sembahyang dia, banyak sangat mazhab. Maka dalam keadaan begitu ada kemungkinan boleh sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Malah kadang-kadang sunat lepas sembahyang Jumaat sembahyang Zuhur. Betul, lepas sembahyang Jumaat sembahyang Zuhur. Sebab banyak mazhab. Dan lagi pula banyak makhluk. Masya Allah, kita lah makhluk ramai sangat kita ni. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat atau dua tiga tempat. Sama lah juga, ramai sangat makhluk. Dari mana asal-usul makhluk tiba-tiba ramai ni? Maka ramai di satu tempat, ramai sangat. Bila ramai sangat di satu tempat tu menyebabkan tak cukup satu tempat, tak cukup hanya sembahyang satu, dia buat sembahyang beberapa. Maka dalam keadaan begini pun mungkin disunatkan untuk sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Tapi dia akan detailkan nanti. Dia cuma nak cakap satu-satu dulu. Saya pun nak baca sikit-sikit je ni. Maka pada mazhab Imam Hanafi, sah berbilang Jumaat pada satu negeri. Satu negeri ni bukan negeri bukan Pahang ke, bukan. Maksud negeri ni dan satu dusun. Bahasa mudah kita kata sekarang qaryah. Satu qaryah. Dan lagi mudah kita faham, kawasan yang biasanya satu kawasan yang ada satu masjid. Dan semua pergi sembahyang kat situ cukup pun. Tiba-tiba ramai masih lagi dari kawasan yang sama buat satu lagi masjid ataupun surau Jumaat ke apa, buat satu lagi di situ. Itu maksudnya. Negeri. Bukan maksud negeri Pahang, negeri tidak. Waktu tu tak ada negeri-negeri tu kan. Waktu tu kita ni tanah Melayu Nusantara kan, kita ni dulu. Zaman kitab ni tulis. Mana kita ada negeri-negeri lagi. Jadi maksud negeri, maksud dusun ni sekarang ni maksud qaryah. Taklah besar sangat. Satu qaryah yang biasanya satu masjid, lepas tu ada orang sekeliling, perkampungan, taman.
Okey, semua boleh sembahyang kat situ. Lama-lama ramai tak cukup. Dia buat kat sini, kat tepi ni satu lagi, masjid ke surau Jumaat ke apa ke, buat kat sini. Bila buat satu lagi, masih duduk dalam negeri yang sama. Tu masuk negeri. Kalau negeri besar memanglah berpuluh-puluh, beratus-ratus, bukan masuk negeri tu. Okey. Pada mazhab Hanafi, sah berbilang Jumaat pada satu negeri, satu qaryah, satu dusun. Dan jikalau tiada sesak sekalipun. Mazhab Hanafi. Jadi pada mazhab Syafi'i, jika satu kawasan tu, satu qaryah ada dua tempat sembahyang Jumaat, tak sah salah satu. Tak sah. Dia tak boleh. Satu qaryah dua solat Jumaat. Dua masjid ke dua solat, tak boleh. Okey? Kecuali bila sesak. Bila sesak ramai sangat makhluk tadi, maka baru dibenarkan buat. Itu pun sebab tak muat. Maka waktu tu mazhab Syafi'i baru sah. Tapi mazhab Hanafi, sesak ke tak sesak ke, tak ada masalah, sah juga. Itu ada orang bagi apa hujah, dia kata dekat Mekah, saya tak tahu ya ke tidak. Jalan sikit ada sembahyang Jumaat. Jalan sikit ada sembahyang Jumaat. Bukan kat Masjid Haram ni, luar Masjid Haram. Jalan sikit ada sembahyang Jumaat. Dekat aja. Semua buat sembahyang Jumaat. Katanya lah. Boleh pula tu kata. Kata tak boleh satu qaryah. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Jadi maka tatkala, macam mana nak berhenti tak sampai stesen lagi ni? Maka tatkala itu berkehendak, kalaulah macam tu punya keadaan, apa keadaan ni? Terlalu ramai dalam satu kawasan sehingga kan terpaksa buat dua sembahyang Jumaat, dua tempat dalam satu qaryah. Ataupun macam-macam mazhab, ataupun mazhab Hanafi, kita pergi tempat mazhab Hanafi yang mana satu qaryah tu memang ada 2-3 tempat sembahyang Jumaat. Pada mazhab kita tak sah ni. Tapi kita duduk negeri mazhab Hanafi, nak macam mana? Mazhab kita tak sah kalau sekejap sini, pergi sini ada sana sembahyang Jumaat juga pula. Ada sembahyang Jumaat 2 orang, 4 orang je mazhab Hanafi minimum. Jadi itu satu hal. Kita pun terpaksa lah sembahyang Jumaat juga, dah tempat dia mazhab Hanafi. Satu hal. Yang kedua, mazhab Syafi'i, tempat kita, tapi ramai sangat sampai tak cukup satu tempat. Terpaksa buat satu tempat lagi. Kerajaan lah buat. Lepas tu buat satu lagi tempat yang dalam qaryah yang sama. Kita pun sembahyang kat situ. Tapi hukum asal tak sah ni. Okey, dua keadaan ni, maka tatkala itu berkehendak kepada orang yang mazhab Syafi'i mengulangi. Maka tatkala itu berkehendak tu masuk sunat, bukan wajib. Oleh orang yang bermazhab Syafi'i mengulangi sembahyang Zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat. Sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak. Ini masalah yang pertama. Masalah yang pertama, iaitu di tempat tu mazhab Hanafi dekat ada sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang juga, maka dia sembahyanglah Jumaat dekat situ. Sedangkan dia tahu mazhab Syafi'i tak sah, tak boleh. Kalau ramai tak, kalau sesak baru boleh dua. Ini tidak, tak sesak pun dia buat dua sembahyang Jumaat. Tapi aku kena sembahyang juga, ada wajahnya. Maka sembahyanglah dia dengan mazhab Hanafi kat situ. Lepas pada tu sunat bagi dia, tak wajib untuk sembahyang Zuhur. Hukum asal haram kan? Boleh. Sunat dia untuk sunat, tak wajib. Sunat untuk dia bukan ulang sembahyang Zuhur pada selepas itu. Dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang, ataupun ramai orang, ni mazhab Syafi'i punya pula, ramai orang kat negara kita sehingga kan tak muat, maka kerajaan letak satu lagi tempat untuk sembahyang Jumaat, surau Jumaat ke apa ke sementara ke apa, tak kisahlah. Maka kita kata hukum asal tak sah ni. Tapi mazhab Syafi'i, kalau sesak sah kan? Sesak tak ada masalah. Sesak tak ada masalah sembahyang. Walaupun tak ada masalah, walaupun sebab sesak, walaupun mazhab Syafi'i sah, tetap juga sunat dia sembahyang Zuhur pula lepas pada tu. Sunat juga. Okey? Kenapa? Kerana memelihara kaul yang mengatakan tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali, mutlak. Kerana memelihara kaul, kerana meraihkan kaul pendapat ulama yang kata tak kira sesak ke tak sesak ke, satu juga, tak boleh buat dua. Kalau tidak tak sah. Jadi meraihkan, itu ulama cakap. Meraihkan ulama tu sunat lepas main Jumaat dekat situ. Yang ada dua tu, yang kata mazhab Syafi'i pendapat muktamad, sah dah. Sunat untuk sembahyang Zuhur. Sama ada sesak masjid atau tiada, sunat untuk sembahyang Zuhur.
Okay. Saya pernah buat dululah dekat tempat lama dulu. Macam tu lah. Masjid dekat sangat, 1 kilometer je. Dekat sangat. Jadi macam mana cara antara cara yang saya buat tu, khutbah tu dulu panjang kan, saya pendekkan khutbah, pendekkan sikit, baca laju-laju, pendekkan sikit, biar kita takbir dulu. Yang kata, kejap ulang balik silap, takut salah faham. Yang kata mazhab Syafi'i, yang mazhab Hanafi tadi betul lah, settle lah. Yang mazhab Syafi'i sesak ramai orang, maka dibenarkan untuk buat Jumaat satu lagi kan, tempat lain kan, sah kan, sah. Jadi lepas pada tu sunat sembahyang Zuhur. Sebab nak meraihkan mazhab yang kata tak sah juga. Sunat sembahyang Zuhur. Siapa yang sunat sembahyang Zuhur ni? Lupa nak cakap. Yang sunat sembahyang Zuhur ni bukan dua-dua tempat. Bukan. Yang sunat sembahyang Zuhur ni yang imam dia takbir lambat sikit. Mana dulu takbir? Ada dua ni. Yang dulu takbir masjid ni pukul 1.50 takbir sembahyang Jumaat. Tempat yang kedua 1.51 baru takbir, lambat seminit. Yang 1.51 ni sunat ulang ataupun sembahyang Zuhur. Yang 1.50 ni, yang awal, takbir awal ni, bukan awal lah, takbir terlebih dahulu, haram sembahyang Zuhur lepas pada tu. Jadi saya buat macam mana? Sebab dekat-dekat, baca laju-laju, cepat kan, baca laju-laju, takbir. Asyik kami je takbir dulu. Sebab apa? Nak bagi sah ijma' ulama'. Sah ijma' ulama' mengatakan kami sah sebab kami takbir dulu. Dia tak kira asal masjid ni. Bila ramai sangat, kerajaan letak masjid lain pula. Jadi masjid ni lah yang memang garanti sah. Tak kira. Janji siapa takbir dulu? Masa sembahyang, siapa takbir dulu? Yang takbir dulu, yang itu haram ulang Zuhur. Yang takbir kedua sunat, tak wajib sebab memang sah dah pun. Sunat solat Zuhur. Banyak lagi macam ni. Pukul 9, 4 lah. Banyak sangat. Dan jika kita maka hasilnya cukup kat situ je lah. Maka hasilnya banyak sangat lah. Maka hasilnya kat situ. Kita berhenti kat situ lah dulu. Kadang-kadang rupa-rupanya banyak lagi tak tahu bila sembahyang Jumaat. Kan dah sembahyang Jumaat banyak kali dah. Dah ni. Maka hasilnya pada masalah Jumaat. Allahu a'lam. Esok pagi kita ada kelas lagi kan. Sekejap saya nak tengok. Mana Haji Wan. Esok 20 bulan kan? Esok pagi kita ada kelas buka kitab baru. Pagi subuh esok kitab Qaulul Tam. Kita tahu ada ke? Ada. Kat sana, sini. Tak tahu ada kitab baru. Kitab Qaulul Tam, waktu setiap kali subuh di sini kita akan baca kitab Qaulul Tam. Sebab kitab ni nak habis lah. Kitab Qaulul Tam yang membicarakan imam dan makmum secara detail, yang pengajian dia kitab dia bernombor, macam satu masalah pertama, masalah dua, masalah ketiga, masalah keempat. Jadi okey lah. Saya rasa ada kot. Ada kitab tak tahu. Dah lama dah rancangan ni. Baru hampir sebulan lebih kita tangguh kitab Qaulul Tam. InsyaAllah pagi esok kita akan buka. Tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Al subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.